Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, selepas Tun Daim disiasat SPRM, bila lagi giliran Tun Mahathir Mohamad. Wah, Tun Daim sudah disahkan disiasat oleh SPRM kerana berkaitan dakwaan rasuah dan pengubahan wang haram. Apabila SPRM telah mengesahkan dua perkara tersebut, yang menjadi tanda tanya kepada kita semua ialah bila lagi giliran Tun Mahathir. Ini dipetik daripada saburin.com. Apabila bercakap tentang Tun Daim Zainuddin, mahu tidak mahu ia mesti terkait dengan Tun Mahathir Mohamad. Petang tadi Tun Mahathir Mohamad telah mengeluarkan kenyataan yang paling mengejutkan kita apabila beliau mencabar SPRM supaya turut menyiasat semua yang bergelar Tun yang ada di Malaysia. Sindiran itu sebenarnya sindiran yang berkias, sindiran yang pedas. Tetapi kalau diambil positif, benar-benar dilakukan, agak-agak siapa yang sengsara, siapa yang bakal akan terciduk. Bukankah itu juga akan menyebabkan kesusahan kepada Tun Mahathir Mohamad? Mulanya cuba bergurau atau cuba menyindir atau cuba untuk memberi kiasan sindiran kepada SPRM dan Kerajaan Perpaduan. Tapi kalau betul-betul disiasat, agak-agak apa yang akan terjadi. Bahkan Mahathir juga kata perlu direman orang-orang yang tidak memberikan kerjasama dalam siasatan SPRM. Jadi kalaulah betul-betul dibuat dan didapati ada tun-tun itu, tun yang lain tidak termasuklah Tun Mahathir tidak dapat memberikan kerjasama dengan baik dan direman seperti yang dicadangkan oleh Tun Mahathir, agak-agak apa jadi kepada tun-tun tersebut. Tentunya ramai tun di Malaysia ini dah lanjut usia, tak tahan lagi kalau direman berhari-hari. Meskipun sebelum dilantik menganggotai kabinet buat pertama kali dalam jawatan dengan jawatan sebagai Menteri Kewangan pada tahun 1984 dahulu, Tun Daim memang sudah sedia kaya raya. Tetapi kekayaan dan namanya menjadi lebih disebut ramai setelah lantikan itu. Diperkatakan dan dipercayai ramai bahawa dengan jawatan dalam kerajaan dan menjadi kepercayaan Tun Mahathir, itulah yang menjadikan beliau tersangat kaya. Sebelum itu, kalau berselisih bahu pun, barangkali ramai tidak peduli dengannya. Kemudian, di samping berada di dalam kabinet dan dianggap pemain belakang tabir yang penting dalam banyak krisis dan kejayaan politik melibatkan Tun Mahathir, nama Tun Daim dengan bekas Perdana Menteri dua kali itu hampir tidak boleh dipisahkan lagi. Malah, berjayanya Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri buat kali kedua pada tahun 2018 dulu tidak dinafikan adalah turut dengan pelbagai bantuan serta sokongan daripada Tun Daim. Selepas itu, untuk membantu menjayakan misi Tun Mahathir, Tun Daim turut sanggup menghidupkan lesen peguamnya bagi membolehkan beliau berulang-alik menemui Anwar di penjara Sungai Buloh untuk merundingkan pelbagai perkara sebelum ketibaan PRU 14 pada tahun 2018. Sebab itu, saudara-saudara sekalian, apabila Tun Daim disiasat, sejumlah akaun bank terkait dengannya dibekukan dan terbaru Menara Ilham, sebuah bangunan pencakar langit setinggi 60 tingkat di tengah-tengah kawasan segitiga emas Kuala Lumpur, yang menjadi simbol kekayaan keluarga bekas Menteri Kewangan itu, turut disita SPRM. Penyataan yang spontan kedengaran ialah, bila lagi giliran Tun Mahathir. Apalagi sepanjang hampir 25 tahun perjuangan Anwar mengejar kerusi impian Perdana Menteri selepas dipecat daripada UMNO pada tahun 1998, sasarannya terhadap Tun Mahathir dan Tun Daim sentiasa saja basah di bibirnya ketika berceramah di mana-mana. Kalaupun tidak beribu kali, barangkali beratus kali jugalah Anwar pernah menyebut akan menyiasat dua tun berkenan jika ditakdirkan beliau beroleh kuasa suatu hari nanti.
Itulah sebenarnya yang menyebabkan Tun Mahathir tidak pernah diam daripada cuba menghalang kemarahan Anwar. Walaupun setelah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada 2003 dahulu. Bahkan tindakan Tun Mahathir berbaik semula dengan Anwar dengan sanggup berkunjung ke mahkamah untuk berdamai pada 2016 adalah semata-mata untuk menghalang kemarahan pengerusi Pakatan Harapan PH itu. Ia terbukti apabila Tun Mahathir berjaya menjadi Perdana Menteri buat kali kedua pada tahun 2018. Beliau didapati begitu liat dan melakukan macam-macam dalih daripada mematuhi perjanjian peralihan kuasa kepada Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, apalagi setelah saudara-saudara sekalian, setelah itu kalaupun kita masih ingat tindakan Tun Mahathir berbaik semula dengan Anwar dengan sanggup berkunjung ke mahkamah untuk berdamai pada tahun 2016 adalah semata-mata untuk menghalang kemarahan pengerusi Pakatan Harapan itu. Beliau juga kemudiannya lebih sanggup meletak jawatan dengan harapan akan terpilih semula sebagai Perdana Menteri tanpa terikat lagi dengan sebarang janji peralihan kuasa. Nama mahu menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar tidak sama sekali. Benar sebagaimana selalu diingatkan kepada kita, manusia merancang dan Tuhan juga ada perancangannya. Tun Mahathir akhirnya gagal dalam perancangannya untuk terus kekal berkuasa kerana dikhianati pula oleh Muhyiddin Yassin. Anwar yang dihalang berkali-kali pula, tercapai juga impiannya untuk menduduki kerusi Perdana Menteri selepas PRU 15 yang lalu. Kini memandangkan Anwar dilihat meraih sokongan yang agak tinggi daripada rakyat berikutan siasatan SPRM terhadap Tun Daim, maka tidak dapat dielakkan. Ramai yang berharap giliran Tun Mahathir akan menyusul selepas ini. Kata mereka yang nakal, kalau Tun Daim didapati begitu kaya setelah berada dalam kerajaan, mustahil Tun Mahathir yang melantiknya tidak sama-sama kaya. Atau mungkinkah barangkali dicampur dengan kekayaan anak-anaknya, Tun Mahathir sebenarnya lebih kaya daripada Tun Daim. Cuma satu saja yang pasti, berdasarkan dapatan Rambang melalui pertanyaan saudara-saudara sekalian, siasatan Rambang pertanyaan terbuka dan spontan dengan pelbagai pihak yang sempat dilakukan oleh Sabudin, Anwar akan menuai lebih sokongan rakyat lagi jika beliau berjaya membuktikan ada salah laku dalam kekayaan Tun Mahathir dan anak-anaknya. Terlanjur Tun Mahathir sendiri secara sinis mengatakan semua Tun perlu disiasat kekayaan mereka. Persoalannya, sediakah Anwar? Ditulis oleh sabudin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Pastinya isu yang paling hangat malam ini masih berkaitan dengan Tun Mahathir dan sahabatnya Daim Zainuddin. Hari ini seorang individu yang paling berani mengatakan bahwa Mahathir patut disiasat oleh SPRM ataupun beliau meminta supaya SPRM menyiasat Tun Mahathir berkaitan dengan isu-isu tertentu. Puan Zarkasi mengatakan bahawa Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM harus menyiasat bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Susulan siasatan ke atas tokoh konglomerat Tun Daim Zainuddin. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Datuk Dr. Puan Zarkasi berkata, bekas Perdana Menteri itu turut perlu disiasat susulan pengesahan SPRM bahawa Daim disiasat penguatkuasa tersebut di bawah akta yang amat-amat mengejutkan kita semua, iaitu berkaitan dengan rasuah dan pengubahan wang haram. Kata Puan, SPRM sahkan Tun Daim disiasat kerana isu rasuah dan pengubahan wang haram. Ini berikutan menara ilham milik Daim disita. Bagaimana dengan Tun Mahathir?
Macam tidak munasabah dalam tempo 22 tahun tambah 22 bulan, tidak ada apa-apa yang berlaku, kata Puan Zarkasi. Nepotisme ke, kronisme ke atau salah guna kuasa dalam yang panjang itu, anak-anak Tun Mahathir pun berniaga. Tun Daim kawan rapat. Siasatlah dulu, ada bukti dakwa, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Terdahulu, utusan Malaysia mendedahkan siasatan SPRM terhadap Daim Zainuddin menjurus kepada bagaimana pembelian aset dan perniagaan dimilikinya. Selain bangunan Menara Ilham yang disita, SPRM juga mengesan beberapa hartanah dikaitkan dengannya, antaranya perhotelan dan perbankan. SPRM memaklumkan bahawa mereka akan memanggil Daim Zainuddin pada masa sesuai bagi merungkai pembelian aset dan pemilikan perniagaan di dalam dan di luar negara. Bagaimanapun, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata, Daim tidak akan dipanggil dalam masa terdekat. Saudara-saudara sekalian, apabila ini semua didedahkan, apa yang kita terkejut ialah apabila Puan Zarkasi dengan berani menggesa supaya SPRM segera menyiasat Tun Mahathir. Apa pula pendapat anda? Andakah anda juga sependapat dengan Puan Zarkasi, yaitu memahu supaya Tun Mahathir turut disiasat? Kerana ini berkaitan dengan Tun Daim Zainuddin yang merupakan rakan berat dia. Menurut Puan Zarkasi, alasan beliau menggesa supaya bekas Perdana Menteri itu disiasat adalah kerana SPRM mengesahkan Daim Zainuddin disiasat penguatkuasa itu. Apabila Puan kata bagaimana dengan Tun Mahathir, macam tidak munasabah dalam tempo 22 tahun tambah 22 bulan, tidak ada apa-apa yang berlaku, kata Puan Zarkasi. Pada pendapat saya, walaupun orang itu sudah lama jadi Perdana Menteri, tapi kalau dia tidak melakukan sebarang kesalahan, anak buat apa lagi kan? Macam manapun disiasat, kalau dia telus, suci dan tak melakukan kesalahan, pasti dia adalah orang yang benar dan betul. Jadi, apa pendapat kamu tentang cadangan gesaan daripada Puan Zarkasi ini? Sekian dulu Malaysia Kita Punya. Kita jaga sama-sama, ikuti terus ulasan selepas ini.